أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد رب العالمين حمدا يرضي سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'mat iman wal islam wa kafa bihi man ni'mah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan kesihatan sehingga dapat kita bersama lagi pada malam yang berbahagia ini meneruskan pengajian kitab Minhajul Abidin. Kita dah sampai muka surat 88. Di baris pada bawah tu kita naik balik. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi wa barakatuh. Dan setengah daripada masyayikh kami, artinya guru-guru kami, katanya berhenti aku. Berkata siapa ni? Berkata sebahagian daripada guru-guru kami, guru-guru pada Imam Ghazali, atas pada Imam Ghazali lagi. Berhenti aku pada setengah dari perjalananku pada masa belajar, pada masa, kalau sini kata belajar, maksudnya mengajar, betulkan sikit tu. Setengah daripada perjalananku pada masa mengajar, bukan belajar. Ta'lim, ayam ta'lim. Biasa guru-guru ni mereka akan bermusafir kampung-kampung, bandar-bandar untuk menyebarkan dakwah, ta'lim, mengajar pada sebuah masjid. Dan adalah aku itu, katanya, mutajarridan, bersunyi aku. Masuk mutajarrid ni mensunyikan diri atas ibadah aulia kami, di atas adat para wali-wali kami. Masya Allah, ni guru-guru Imam Ghazali ni para aulia ilah. Jadi dia mengikut, menceritakan pengalaman guru-gurunya. Gurunya pula, guru pada guru dia pula wali Allah, para wali dia. Bayangkan anda menjadi murid pada para wali. Jadi kata guru dia ni, aku sedang mutajarrid, artinya berkhalwah, mensunyikan diri, berzikir dan sebagainya, seperti mana bukan ibadat, adat, betulkan sikit tu, bukan ibadah, atas adat aulia kami, para wali kami. Para aulia ilah ni ada masa-masa mereka akan menyendiri. Ada di situlah terletaknya keikhlasan. Kalau kita masih belum dapat ketika bersunyi diri, ibadah kita lebih banyak daripada kita bersama orang, jangan mimpilah kata kita ni wali. Wali ni kena ikhlas. Ibadahnya ketika bersendiri bersama Allah, Masya Allah, kadang ikhlas, amalnya kerana Allah. Jadi kadang ada manusia pun ada tak ada sama. Malah ketika bersendirian tu lagi banyak lagi, lebih lagi. Terbaliknya kita kan, bila ramai rajin, bila seorang tidur lah. Wali tak begitu. Kadang mereka betul-betul Allah tu hadir. Dia duduk dalam bilik suluk tu, dia dengan Allah. Kita duduk dalam bilik suluk, kita pun solok lah, tak jadi. Jadi orang ni, adat orang-orang aulia ilah, mereka akan mutajarrid. Dia ada waktu-waktu dia akan bersunyi diri, berkhalwah di gunung, di rumah dia ada tempat dia khalwah, dia jauh pada orang. Maka diwaswaskan bagiku dengan bahawasanya ini masjid jauh daripada manusia. Tiba-tiba datang bisikan, ujian datang. Kalau kau pergi masjid tu jauh, mana ada orang. Jikalau engkau pergi juga kepada masjid
antara orang yang banyak, nescaya ia orang banyak tu melihat akan dikau ahli yang masjid. Nescaya mereka itu akan mendirikan mereka itu dengan memadakan dikau. Tuan Syekh pun ujian dia besar juga. Kalau aku pilih masjid yang sana itu dekat kampung, kalau aku pergi kampung tu orang kenal aku, orang tengok aku, orang bagi bantuan. Kalau aku pergi masjid ni tengah hutan, orang tak ada, macam mana bantuan nak datang? Sudut seorang situ. Kalau kat sini aku sudut seorang, orang tengok, apa khabar ustaz? Seorang, dia bagi makan, dia bagi duit. Tapi kalau aku pergi kat masjid seorang, orang pun tak ada, hantu banyak, siapa nak bagi aku makan? Datang bisikan dalam hati Tuan Syekh ni, ya. Maka kataku, dia cakap kat diri sendiri, tiada aku bermalam melainkan di sini. Di sini mana? Di masjid yang jauh daripada orang. Allah, para awliya ilah, para wali begitu. Dia cabar diri dia, ya. Dia bercakap dengan diri dia, oh kau nak orang banyak pula? Tak, aku nak duduk kat sini juga. Biar hantu jemalang kawan aku sini. Tak apa, aku tetap duduk sini. Dan atasku janjian dengan Allah. Aku berjanji dengan Allah. Dia berjanji pula dengan Tuhan. Tiada aku makan sesuatu melainkan halwa. Aku takkan makan apa-apa melainkan manisan. Ada manisan aku makan. Kalau tak ada manisan aku takkan makan. Siapa nak bagi manisan tengah-tengah hutan tu? Masjid tak ada orang. Tapi dia janji dengan Allah, ya Allah, sekiranya tak ada orang offer, tak ada manisan, aku takkan makan. Aku duduk masjid ni, aku bersuluk, dan aku hanya akan makan apabila ada orang atau macam mana caralah halwa ataupun manisan itu datang. Dan tiada aku makan hingga disuapkan pada mulutku. Dia janji dua perkara. Aku takkan berganjak pada masjid ni, dan aku takkan makan melainkan ada orang suap. Satu. Yang kedua, makanan tu mesti halwa. La ilaha illallah. Kalau kita tengah lapar tu, perlu apa, nasi lemak ke, nasi apa makan, azabnya oleh Allah, ya. Sehingga disuapkan pada mulutku satu-satu suap. Tu dia. Kalau tak macam itu aku tak makan. Dan aku semayang akan atamah. Semayang malam. Dan aku semayang akan atamah. Ya, semayang malam. Semayang malam. Atamah tu maknanya sembahyang isyak. Atamah dah malam dah masa tu, sembahyang isyak. Dan aku tutup akan pintu masjid, maka tak kala lalu pertengahan malam, maka tiba-tiba aku berada dengan seorang memukul akan pintu, ketuk pintu, tak, pintu masjid, ada orang ketuk pintu masjid. Dan sertanya orang itu membawa berita tengah malam ni. Tengah malam dia dah kunci pintu dah. Malam dah berlalu, tiba-tiba manusia datang, yadukul bab. Lepas tu bawa lampu. Orang tu bawa lampu pula. Maka tak kala ada banyak pukulnya, ketuk, tak buka lagi. Kata apalah. Dan aku bukakanlah pintunya itu. Maka tiba-tiba yang apa situ? Dengan seorang perempuan yang tua. Ada perempuan tua pula dah. Perempuan tua dan sertanya seorang muda. Dia bawa seorang budak muda. Berdua diorang. Senya masuk ia, maka menghantarkan barang yang pada tangannya suatu talam daripada halawa. Allah, satu dulang penuh dengan manisan. Dan berkata ia, ini anakku, telah aku
aku telah ini anakku, kata dia, sana'tu lahu hadzal khabis, telah aku berusahakan baginya halwa, aku buat halwa ni untuk dia, dan berlakulah antara kami perkataan, ada berbalah sikitlah, wajaraina bainana kalam, cakap-cakap bersembang dia dengan cucu dia tu, bersembang. Maka bersumpah ia, tiada ia makan hingga memakan sertanya seorang yang dagang. Anak dia tu, wallahi billahi tallahi, wahai nenek, saya takkan makan selagi saya hanya akan makan bila saya makan dengan satu orang asing, orang dagang, orang asing. Mana je orang asing tengah-tengah malam. Atau berkata, ini gharib, orang dagang yang dalam masjid. Tu. Atau qalat hadha gharibu alladhi fil masjid. Atau berkatalah ia, ini orang dagang adalah masjid, maka makan olehmu, rahimakallah, tolonglah makan, mudah-mudahan Allah rahmat engkau. Kalau engkau tak makan, cucuku tak nak makan. Maka mengambillah ia, mensuapkan dalam mulutku satu, dan pada mulutnya anak dia tu, cucu dia, satu suap. Suap sini satu, disuap satu, disuap satu, disuap. Hingga memadalah kami sampai kami kenyang. Sampai kenyang. Kemudian berpalinglah keduanya, betul balik. Dan menguncilah ia akan pintu masjid atasku. Dia mengunci balik. Maka ta'ajublah aku daripada barang yang berlaku. Maka inilah, maknanya maka fahamlah baik-baik perkara ini. Dan umpamanya, inilah rupa mujahadah, kata dia. Fahamlah kamu cerita ni kan. Fahadi amsaluha min mujahadatis salihin. Maka inilah, kata dia, seumpama inilah mujahadah orang-orang salihin dahulu kala. Dia bukan jenis ambil tarekat zikir, wah saya dapat tarekat, wah saya dah sampai pada Allah. Tak main gitu. Dia real experience nak sampai pada Allah. Masuk, bukan masuk suluk, ada makan orang ready masak, suluk kat tengah hutan tu, cabar ni tak ada orang, yakin dengan Allah, sampai Allah hantar orang betul-betul bagi sesuap makan. Maka ini training yang dibuat oleh latihan para sufiah ini untuk menambahkan keyakinan mereka itu sampai pada tahap ainul yakin. Lihat, nampak, kena ada ujian. Lepas tu jangan takut ujian, jangan takut fitnah, jangan. Fitnah, ujian, kata-kata orang yang tak macam-macam ni, dia adalah merupakan fertilizer, baja. Pernah kita jumpa baja wangi? Baja mana ada wangi? Baja semua busuk. Tapi daripada baja busuk itulah keluar bunga yang wangi, keluar buah-buah yang sedap dengan adanya baja taik kambing itu. Jadi kalau orang buat taik yang kita tu bagus, tu baja, jangan marah. Tu baja tu sedap, ada baja. Tak ada baja pokok tak boleh tumbuh. Tu kita punya kefahaman macam tu. Pahaman orang tasawuf macam tu. Betul kata boleh. Betul dia kata. Dia kata inilah sebahagian mujahadah orang-orang salihin, dan berlawanan mereka itu bagi syaitan. Maka bahwasanya bagimu pada demikian itu 3 faedah. Ada 3 perkara yang boleh kita belajar daripada kisah ini dan perbuatan orang-orang soleh ini. Apa 3 perkara itu yang kita boleh belajar kat sini, yang kita boleh faham daripada pengalaman ini? Yang pertama, kata dia, bahawa engkau ketahui bahawasanya rezeki itu tiada luput daripada barang yang ditakdirkan baginya sekali-kali. Kalau dah memang rezeki kita
Berhimpun satu dunia ni nak menghalang, tak boleh halang. Kalau dah bukan rezeki kita, berhimpun manusia dan jin nak bagi kita, tak dapat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada siapa boleh menegah kalau engkau sudah mau memberi. Wala mu'tiya, tak ada siapa boleh bagi engkau kalau Allah sudah mau menegah. La yanfa'u dzal jad, tidak boleh memberi manfaat datuk, datin, menteri, tak boleh bagi pertolongan kat kita. Wa minkal jad, daripada engkau ya Allah, kebaikan itu hanya daripada engkau. This is tauhid. Ini tauhid. Nak belajar tauhid, ini tauhid. Tauhid betul. Kehidupan kita itu, cerita hidup kita tak sama. Tapi cerita hidup kita itulah pendidikan yang sebenar daripada Allah. Melatih kita ni nak dapat tauhid pada Allah tu, masing-masing. Yang kecil, yang besar, ikut iman masing-masing. Lepas tu dia kata apa lagi? Yang itu yang pertama. Yang kedua, bahawa engkau ketahui bahwasanya pekerjaan, ini urusan rezeki dan tawakal itu saja pekerjaan yang sangat dicita-citakan. Rezeki, tawakal, tawakal, rezeki. Ini satu sifat mukmin yang sangat dicari-cari oleh para solihin. Nak dapatkan sifat tawakal. Di tawakal apa dia? I'timadul qalbi ala ma wa'adallah. Berpegang hati terhadap janji Allah lebih daripada mimma fi aidihim. Yakin hati kita dengan janji Allah lebih daripada apa yang ada kat tangan kita ni. Duit kat tangan kita ni, kunci rumah kat tangan kita ni, dan depan mata ni, tak yakin. Yakin dengan janji Allah. Itu nama tawakal. Berpaut kita pada Allah tu, tak pada yang ada ni. Jadi sifat tawakal ni, maknanya nak dapat tawakal kena ada ujian rezeki. Kalau tak ada ujian masalah rezeki, tak datang tawakal. Kerana dia jadi tawakal pada kerja tu. Tawakal mana berpegang, berpaut. Kalau tiap-tiap bulan gaji kita cocok keluar nak tawakal macam mana? Tak ada ujian, senang kan? Alas-alas kita tawakal pada tempat kerja tu. Sekali-sekali tuan tarik tengok, tak pegang mana, kena buang kerja. Ketika itu peluang sebenarnya itu. Peluang kita nak tawakal pada Allah, Allah nak tunjuk kebesarannya. Sekarang kau tak ada kerja. Tengok siapa bagi kau rezeki selama ni. Kerja kau kat aku. Ini pekerjaan yang sangat dicita-citakan oleh orang-orang soleh. Nak dapat sifat tawakal. Ya. Kemudian dia kata apa? Dan bahawasanya bagi syaitan padamu itu sangat huru-haranya dan was-was yang amat besar. Syaitan peranan dia membisik. Di saat kita nak bertawakal, dia akan datang. Jangan, gila kau buat macam ni. Teruk kau tinggal kojo kau. Kau ada anak, ada bini, macam mana kau nak buat kerja macam ni pula? Tak betul ni. Wah, syaitan. Dia bisik. Nak belajar agama konon, muka kau tak layak, kata syaitan. Ya? Maka bahawasanya huru-hara hingga umpama segala a'immah dan segala zuhad, orang-orang zuhud, tiada boleh lepas daripada was-was. Yuwaswisu fi sudurin nas, syaitan yang meniupkan was-was pada dada manusia. Manusia tu, an-nas tu, termasuk para ulama, termasuk para wali Allah. Mereka semua diuji. Nabi ya, Nabi dia tak boleh lawan lah. Dia diuji. Kita ingat, wah dia steady lah. Memanglah dia steady daripada kita lah. Ujian tetap. Dia kata orang-orang zuhud, imam-imam, imam as-sufiyah tak lepas daripada ujian was-was itu, dan tiada putus asa daripada mereka itu syaitan. Kemudian daripada panjang masa demikian riadat,
riadah nafsu, dan banyak mujahadah yang mendahulu bagi mereka itu, hingga berkendak mereka itu kepada menolakkan dengan melawannya. Yang kita ingat dia orang tak lawan, yang ingat dia dah zikir tu syaitan tak datang dah. Oh, kita ni best dah jadi tuan syekh, dia sudah 30 tahun mujahadah, syaitan dah tak datang dah pada otak dia. Pada otak kita kata tu, selagi nyawa di badan, la aghwiyannahum, kata janji iblis tu, la aghwiyannahum, ya Allah, demi Allah aku akan sesatkan mereka itu, aku akan sesatkan cucu Adam ni sampai ke titisan nyawa yang terakhir. Dia tak lepas kita. Jangan mimpi lah, dia boleh lah, dia dah wali, syaitan dah takut kat dia. Mana pula macam tu, sampai mati. Jangan mimpi kita ni dapat rehat daripada ujian daripada syaitan, iblis ni, jangan mimpi. Tapi kita tahu cara nak lawan, kita tahu cara nak berdepan. Ini yang penting. Betul dia kata apa lagi? Dengar dia kata apa lagi? Dan sebenarnya demi umurku, kata Imam Ghazali, bahwasanya orang yang mujahadah akan nafsu dan syaitan 70 tahun masih tidak sentosa daripada was-wasnya syaitan. Orang dah mujahadah 70 tahun, jangan disangka tidak ada lagi ujian daripada syaitan. Bohong tu, tak ada. Mimpi siang hari. Tapi dengan adanya ujian dari syaitan, maka dia bertambah cekap, bertambah mahir, bertambah. Cuba tengok askar tu, kalau tak ada perang, dia buat apa? Dia buat latihan perang. Kenapa ada latihan perang? Sebab kalau tak ada latihan perang, bila musuh datang, macam mana? Kenapa buat latihan perang? Kena ready lah, siap untuk berperang. Kita dengan nafsu, Allah jadikan syaitan itu supaya kita sentiasa siap siaga, sentiasa bertawakal, sentiasa berpegang pada Allah, come out from the comfort zone, berdepan dengan kehidupan, berdepan. Nampak? Dan dia kata apa lagi? Lepas tu dia kata 70 tahun tiada sentosa, tak selamat lagi daripada was-was baginya, seperti barang yang diwaswaskan bagi mubtadi, orang yang baru nak mula dalam ibadat. Macam tu juga orang muntahi, orang yang di hujung, tetap diuji oleh Allah melalui syaitan. Ada ujian, nafsu syaitan tetap menguji. Cuma tetapi bagi orang yang lalai, yang tiada bersungguh-sungguh sangat di dalam riadah, jikalau didapatnya dengan dia, nescaya memalukan dia dan dibinasakan dia. Akan binasa orang yang lalai kena tipu daya. Itu beza dia. Kalau syaitan dengan kita ni di atas perebet dia, habis dia tangkap kita tu. Duduk bawah takluk nafsu dan perintah dia tu. Itu beza dia. Kalau kita lah, dia binasakan orang-orang ghaflah, al-muftarin. Ada apa dia orang? Dia orang tak macam tu. Dan di dalam demikian itu pengajaran bagi orang yang mempunyai mata hati. Pengajaran lil ulil absar. Jadi orang yang ada mata hati ni, the inner eye, sentiasa bersiap siaga, awas, cergas, memandang musuh nak datang. Ketiga, bahawa engkau ketahui bahawasanya adalah pekerjaan yang urusan tiada sempurna melainkan dengan bersungguh-sungguh semata-mata dan berperang yang sehingga-hingga. Maknanya kita faham kat sini, kalau macam itulah kita, mana peperangan mujahadah dengan nafsu dan syaitan ni tak ada hujung. Kena sungguh-sungguh.
Kena sungguh-sungguh. Sampai peringkat mana tu? Maka bahawasanya mereka itu, yakni orang-orang dulu yang zahidin, orang zuhud, adalah mereka itu seperti kamu asalnya, dagang asing, seperti kamu. Jadi apa? Ada daging, ada darah, ada roh, sama macam kamu. Tak ada beza pun. Wali Allah, tak ada wali Allah tu tiba berkepak dah terbang. Tak ada. Orang soleh, orang wali Allah tu cerita je. Ada daging, ada tulang, ada darah, ada roh. Cuba kita dengan dia. Tapi mujahadah dia tak sama. Seumpama kamu, tetapi adalah mereka itu terlebih ringan tubuhnya, dan terlebih dhaif anggotanya, dan terlebih lembut tulangnya daripadamu. Maksudnya apa? Ringan beribadat, ya. Sungguh-sungguh mereka beribadah tu sampai kuh kering. Ringan tulangnya, lembut. Dan tetapi adalah bagi mereka itu, walaupun sebegitu itu, ringan tubuh, dhaif anggota, tak makan kan, kurang makan, mata cengkung, berzikir siang malam, tidur pun kurang, tapi adalah bagi mereka itu kuat ilmu, kuat keilmuan mereka, kuat nur yakin mereka itu, dan cita-cita mereka itu pada pekerjaan agama, hingga kuat atas demikian mujahadat dan berdiri dengan demikian maqamat. Itu beza dia. Zahir sama, maknanya kita dengan dia sama-sama diberi peluang yang sama. Kerana dia pun berdaging, kita pun buat pada daging. Tak ada dia badan dia besi pula, tak ada. Dia ada roh, kita pun ada roh. Orang soleh sama aja. Wali Allah tu sama aja. Kita ada mata, dia ada mata, kita pun ada mata. Cuma kita selama ini telah menggunakan nikmat yang Allah bagi ini untuk kelalaian, dan menjadi tabiat kebiasaan kita itu hidup dalam lalai. Orang soleh, wali Allah, mereka bermujahadah siang dan malam bertahun-tahun lamanya, maka wajarlah Allah memberi keistimewaan bagi mereka itu. Ini pengajaran yang kita nak dapat. Maka telik olehmu bagi dirimu, mudah-mudahan rahimakallah, Allah rahmat kau, dan akan kamu akan ubat daripada ini penyakit. Penyakit apa tu? Penyakit tak yakin dengan Allah, penyakit risau bab rezeki, tak berani nak tegakkan agama. Penyakit tu yang sukar nak diubat, mudah-mudahan mendapat kemenangan, kata Imam Ghazali, insya-Allah taala. Faslun, ini suatu fasal. Ini masuk pasal baru. Kemudian, maka ketahui olehmu akan jumlah ini, bahwasanya aku uraikan bagimu akan faedahnya, akan faedahnya yang aku dapat akan dia, sekira-kira memukul di dalam hatimu. Jadi dia nak, Imam Ghazali nak berkongsi dengan kita satu pembukaan yang Allah beri padanya. Mudah-mudahan apa yang dia nak bagi tahu ni masuk dah hati kita. Apa dia? Memukul dalam hatimu, merasa dalam hatimu. Apabila engkau sebutkan dia, bila kau ingat apa yang aku nak sebut, kata Imam Ghazali, mudah-mudahan nasihat aku ni masuk dan meresap dalam hatimu dan memadakan di kau. Membaca wa takfika mu'nata hadzal bab, membacakan dia bab ini, membelanjakan dia. Sebenarnya itu membelanjakan dia, maksudnya memadalah engkau itu mengambil bab ini dan meninggalkan dikau atas yang terlebih nyata daripada hak, jika engkau telik akan dia
dan kau amalkan dengan barang di dalamnya. Wabillahi taufiq. Yang pertama, apa dia tu? Apakah nasihat yang Imam Ghazali nak berikan? Hasil mujahadah, hasil pengorbanan itu, Allah beri dia ilmu yang halus. Dia nak kongsi dengan kita. Pertama, bahawa engkau mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala telah mendomankan, yakni menjaminkan rezeki engkau di dalam kitabnya, di Lauh Mahfuz, dah tertulis, dan mengaku bagimu dengan dia. Dan apa yang engkau kata, jikalau telah menjanjikan oleh seorang raja daripada raja-raja dunia, bahawasanya dia hendak menjamu akan dikau pada satu malam dan memberi makan akan dikau. Jadi Imam Ghazali buat perumpamaan supaya kita faham apa perasaan kita. Tiba-tiba agung jemput kita minum teh bersama raja, tiba-tiba muka kita pula kena jemput. Tak sebenarnya kita kena jemput tak makan malam dengan dia, makan dengan sultan. Macam mana perasaan? Dia nak jamu kita, apa nak makan semua boleh. Dan adakah engkau itu membaikkan sangka dengan dia, bahawa dia sebenarnya, betul lah dia akan buat apa dia cakap ni, tiada mendusta. Raja cakap, takkan raja bohong pula kan? Dan menyalahi akan janjinya. Tetapi pula, bahkan pula, jikalau menjanjikan dikau dengan dia orang pekan, atau orang Yahudi atau Nasrani atau Majusi yang mastur, yakni yang tersembunyi, yakni baik sangkamu akan dia, sebab zahir kelakuannya tu baik, sertamu lagi ia tu afif, memelihara diri pada berjual belinya bagus, tapi orang kafir. Tiadakah engkau percaya dengan janjinya? Orang tak Islam tapi baik, percaya tak? Percaya. Tak apa, Encik Yap bagus, walaupun dia bukan Islam, dia jujur. Percaya kita dengan dia. Doktor bukan Islam, Doktor Parapsin, dia bagi ubat sikit, percaya. Kita percaya dengan dia sebab dia baik. Dan tetap dengan katanya, zahir kelakuan sertamu, dan tetap dengan katanya, dan tiada engkau duka cita dengan makan petang kau demikian malam itu, kerana berpegang ia atasnya, percaya. Maka apakah kelakuanmu? Dan senyata telah menjanjikan dikau oleh Allah Ta'ala dan akan diriku bagimu akan rezekimu, dan mendoman, menjamin Allah bagimu. Tetapi itu mana bahkan, bahkan dia Allah bersumpah atasnya, bukan pada satu tempat dalam Quran, makan banyak tempat dalam Quran Allah bersumpah yang rezeki kita ni mudah sangat nak diberi. Maka engkau tetap dengan janjinya, dan diam engkau kepada firmannya dan domannya, dan tiada engkau telik kepada bahagiannya. Tetapi mana bahkan kamu keluh kesah dan kamu duka cita hatimu, maka apa baginya daripada kemaluan? Malulah kita ni jikalau lihat, dan apa baginya daripada musibah jikalau engkau ketahui. Allah, dia kata apalah kita ni, kalau orang yang tak Islam cakap kita percaya bukan main. Ini Allah yang menjamin, menyebut dalam Al-Quran banyak kali, banyak ayat dia tentang rezeki. Tapi kita keluh kesah bila tentang masalah rezeki, kerana kita tak ambil peduli dengan apa yang Allah kata, kita ambil peduli apa yang syaitan kata, yang hati kita kata. Dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, adakah engkau tuntut rezeki Allah daripada yang lainnya, dan sedangkan engkau berpagi-pagi daripada takut bagi kesudahannya, aminan, aman, dan kau redha dengan berpaling, dan jikalau adalah ia musyrik akan akuan, dan tiada ada engkau redha dengan Tuhan engkau, dhaminan, yang menjamin. Ini syair pada Tuan Syekh,
mengherdik kita ni, memerli kita ni. Kau redha dengan berpaling. Dan jikalau adalah ia orang tu seorang musyrik, akan akuan dia mengaku nak bagi kita makan, minum, kita percaya. Dan tiada kau redha dengan Tuhan yang dhaminan, yang menjamin. Dan dengan makna ini menghela akan pekerjaan kepada syak dan syubhat, dan ditakut akan taulannya tuannya. Berlindunglah kita daripada Allah, ditinggalkan ma'rifah dan agama. Firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan atas Allah maka tawakallah kamu jika ada kamu orang mukminin. Kalau kita betul orang mukmin, kita tawakal pada Allah. Kalau tidak, kita bukan orang mukmin. Dan lagi firman Allah, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan atas Allah maka berserahlah segala orang mukminun. Maka memadalah orang mukmin yang mencita-cita akan pekerjaan agamanya, akan faedah ini. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Inilah pembukaan yang pertama, faedah daripada beberapa faedah yang akan kita baca pada masa akan datang. Kalau kita boleh sematkan nasihat Imam Ghazali ini dalam hati kita, insya-Allah tak risau lagi baris. Kalau kita fikirkanlah dan kita amalkan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda rabbil alamin, hamda yuwafi sultanik. Allahumma bi'ilmi kulli man asta'min asrarana wa syurbi ibadi akarana. Sallallahu alaihi wasallam. Hamda rabbil alamin.